السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر. أحمده سبحانه وتعالى وهو المستحق لأن يحمد ويشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مماثل له أزلي أبدي سرمدي دائمي لا أول له ولا آخر له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر. أما بعد، فيا عباد المسلمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan terbitnya fajar Syawal, maka berpisahlah kita dengan Ramadan, bulan yang agung, bulan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, yang beribadat di malamnya mendapat ganjaran pahala lebih daripada 1000 bulan, bersamaan 83 tahun. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keampunannya yang berlipat kali ganda. Berpisahlah kita dengan bulan turunnya Al-Quran yang menjadi hidayah, pedoman hidup kita dan kepada seluruh manusia. Tidak ada orang yang boleh memberi jaminan bahawa kita akan bertemu lagi bulan Ramadan di tahun akan datang. Betapa ramai sudah orang yang kita kasihi, ayah bonda, sahabat handai, teman taulan, jiran tetangga, telah pun pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Sebulan kita dilatih dalam bengkel Ramadan yang syarat dengan kebajikan dan kebaikan. Dalam bengkel Ramadan kita ditarbiah, dididik dan dilatih untuk merasa selalu diawasi, diperhati, muraqabah, sehingga menyedarkan kita untuk sentiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Artinya, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan, yang perbuatan juga yang dilakukan, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas
yang sentiasa sedia menerima dan mencatat setiap amalan yang dilakukan. Surah Qaf ayat yang ke-18. Kita tidak makan, tidak minum dan tidak mengadakan hubungan kelamin di siang hari di bulan Ramadan. Kita tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bercakap perkara dusta, bohong, fitnah, umpatan, caci maki. Kita hilangkan perasaan hasad, dengki, dendam dan sebagainya. Semuanya itu lantaran kerana kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andainya seorang suami takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mensia-siakan amanah untuk menjaga isteri dan anak-anaknya. Jika seorang isteri takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mengkhianati suaminya dengan pelbagai kerana. Jika seorang anak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan menjadi anak derhaka yang mengabaikan hak dua ibu bapa. Andainya rakyat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan keadaan huru-hara, mengoyak rabak keamanan dan kestabilan negara. Jika pemimpin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada pemimpin yang mengkhianati amanah agama dan rakyat dengan menindas, memperbodohkan rakyat dengan pelbagai cara dan bentuk bermodalkan putar belik, menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri dan kuat, sanggup berputih mata bila berhadapan dengan musuh-musuh yang terang-terang anti agama Islam, yang memperlihatkan perseteruan terhadap umat Islam, yang sentiasa berusaha mencari peluang untuk melemahkan bangsa dan melumpuhkan negara. Rasa takut itulah yang boleh mencegah, menghalang seseorang untuk melakukan perbuatan terlarang seperti membunuh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana libasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin." Artinya, demi sesungguhnya jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, wahai Qabil, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku, yakni Habil, kepadamu untuk membunuhmu, kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbirkan seluruh alam. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-28. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menghalang seseorang daripada melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis, wa rajulun da'hu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Maksudnya, seorang lelaki diajak berzina oleh wanita yang mempunyai taraf kedudukan yang tinggi, memiliki kecantikan, tetapi ajakan itu ditolak dengan jawapan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selangit pujian dan kesyukuran yang tidak bertepi hanya kepunyaan Allah jua. Hari ini dalam selimut kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beroleh kesempatan sekali lagi merayakan Aidil Fitri. Hari ini jantung kita terus berdegup. Kita masih berpeluang menikmati segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan. Lantaran itu, mari kita terus bersyukur dan terus bertahmid, yakni memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Athaillah Al-Askandari telah menyatakan, siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia mahu nikmat itu hilang daripadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kebesaran hari raya Aidil Fitri Al-Mubarak ini, marilah kita pereratkan ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan sesama umat Islam. Kita hapuskan segala perselisihan
dan kesalahfahaman. Kita ganti dengan saling berkasih sayang. Kita saling membuka pintu kemaafan. Kesiapan kita untuk muhasabah diri, saling menerima kelebihan dan kekurangan yang ada. Tersebut dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira wa adkhalahu Allah al-jannah bi rahmatihi." Qalu, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Qala, "Tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka fa idza fa'alta dhalik tadkhulul jannah." Maksudnya, ada 3 perkara, siapa yang mengamalkannya niscaya Allah bakal menghisapkannya dengan hisaban yang mudah dan dimasukkannya ke dalam syurga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, apakah 3 perkara itu? Baginda bersabda, yaitu kamu sanggup memberi kepada orang yang mengharamkan pemberian kepadamu, kamu menyambung tali silaturahim dengan orang yang telah memutuskan persaudaraan dengan kamu, dan kamu bersedia memberi kemaafan kepada orang yang pernah menzalimi. Apabila kamu telah sanggup berbuat demikian, nescaya kamu layak ditempatkan dalam surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aidil Fitri adalah hari kita kembali kepada fitrah. Hari ini kita langkah dan sempurnakan ibadat puasa kita dengan sambutan Aidil Fitri. Semangat yang perlu dicetuskan dalam menyambut Aidil Fitri ialah semangat saling memaafkan, kerelaan hati untuk mengakui kesalahan yang dilakukan, membuka pintu untuk saling sedia memberi dan menerima. Kita buka pintu kemaafan seluas-luasnya pada siapapun tanpa syarat. Kita pereratkan tali ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam diperintahkan supaya memelihara 2 asas pokok yang menjadi tapak landasan sistem hidup, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang menjadikan umat Islam satu bunyanun marsus, yaitu binaan hidup yang tersusun rapi, kuat, tahan, kukuh dan berupaya memainkan peranan yang besar dalam kehidupan. Persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang berpegang teguh dengan ajaran Islam merupakan nikmat yang dikurniakan Allah kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingatkan umat Islam supaya jangan lagi mengulangi sistem hidup zaman jahiliyah yang sentiasa hidup dalam permusuhan, perbalahan antara satu sama lain, seperti permusuhan yang paling tajam berlaku antara suku kaum Aus dan Khazraj di Madinah. Permusuhan membakar hangus segala bentuk perhubungan beratus-ratus tahun lamanya. Allah Subhanahu wa taala telah merapatkan hati orang Aus dan Khazraj melalui penghayatan ajaran Islam. Hanya dengan pelaksanaan ajaran Islam seutuhnya dapat menyatupadukan hati yang berjauhan. Hanya ajaran agama Islam saja, jika benar-benar diamalkan, dapat memberi pegangan yang kukuh kepada umat Islam untuk hidup bersaudara, bersatu padu. Tiada usaha yang dapat menyatupadukan hati umat Islam, melainkan persaudaraan dijalin atas dasar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, sesiapa pun dari kalangan umat Islam terikat oleh ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seagama di bawah payung tauhid, ikatan keagamaan melebihi dari pelbagai bentuk ikatan, kontrak dan perjanjian apapun. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kerana Allah Subhanahu wa taala, membuatkan segala dendam kesumat, segala tamak halaba pribadi
dan pembalasan dendam tidak dilakukan. Ukhuwah Islamiyah yang lahir daripada sifat takwa menjadi tiang seri utama, melahirkan persaudaraan yang kukuh, bukan perpaduan dan persaudaraan yang sangat rapuh yang dilahirkan semata-mata berlandaskan kepentingan suatu ideologi yang boleh bebas, yang belum bebas daripada pemikiran jahiliyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dinafikan lagi bahawa bangsa Melayu pada keseluruhannya adalah umat Islam yang menerima Islam sebagai ad-din, mempunyai sentimen Islam. Kita seharusnya dapat mengembeleng kesatuan ummah, bukan sebaliknya memperluaskan jurang perpecahan yang sebenarnya tidak seluas mana pun. Kenapa kita harus terus-menerus membelah umat Islam kerana wujud hanya perbezaan pendapat dan pandangan? Umat Islam dalam kenyataan masa kini adalah berada dalam kelompok majoriti. Namun bukan menjadi rahsia lagi umat ini sentiasa memilih untuk berpecah belah, penuh pertentangan, selalu sahaja gagal untuk mencari formula bersatu padu dan damai. Lantaran itulah umat Islam menjadi korban penjajahan dari segi politik, ekonomi, intelektual, moral dan pemikiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan besar yang amat mencemaskan kita ialah tentang masa hadapan umat Islam dan Islam itu sendiri. Adakah dengan suasana dan perkembangan yang berlaku, umat Islam dapat tampil sebagai kumpulan yang mempunyai kekuatan yang dominan dalam menentukan arah dan haluan negara? Faktor kehilangan kuasa, dominasi umat Islam memaksa kita, umat Islam, menyerahkan sisa-sisa hak yang masih berbaki. Umat Islam perlu ingat, setakat mempunyai hak keistimewaan yang termaktub dalam perlembagaan negara seperti perkara 153, Kedaulatan Raja-Raja Melayu, perkara 38 dan 181, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama persekutuan. Itu semua belum boleh menjamin kekuatan umat Islam. Umat Islam tidak boleh kuat hanya untuk mengungkitkan sejarah lampau semata-mata. Umat Islam kena berani dan sanggup berusaha untuk menguasai kecekapan, kebolehan yang tidak perlu bergantung kepada orang lain. Umat Islam perlu mengakui bahawa umat Islam mempunyai masalah besar dan perlu bertindak mengatasinya. Kerana itu, kita umat Islam harus membina kekuatan hingga mampu mencapai zon selamat. Umat Islam harus mewujudkan generasi ummah yang ada daya juang, daya saing yang secukupnya dalam bidang ekonomi, perdagangan dan keusahawanan. Kita bukan sahaja sekadar dapat membina orang-orang baik, tetapi memerlukan umat yang dinamik, berdaya maju. Penentu umat Islam bagi menampilkan wajah umat Islam yang sebenar sangat bergantung kepada umat Islam sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahawa kemuliaan dan kedudukan tinggi adalah hak umat Islam. Allah berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Artinya, padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu, dan bagi Rasulnya serta bagi orang yang beriman. Akan tetapi golongan yang munafik itu tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Pelbagai bentuk kekuatan, kemuliaan seperti memperoleh kemenangan, kejayaan, kemajuan dan sebagainya terletak pada jati diri umat Islam. Komitmen yang teguh terhadap ajaran agama, jati diri keberagamaan. Allahumma ansur man nasara dinallah waj'alna minhum wa akhzul man khadhala dinallah wa la taj'alna minhum. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين السائلين المقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب اغفر وارحم
wa anta khairur rahimin.